Sebelum merdeka, moyang aku pegang leher Maharaja Siam. Suruh hormat ke orang Melayu. Jangan berbuat khianat. Jangan merampas harta benda rakyat jelata. Mu siapa nak ajar kau? Banyak ni darahmu ah. Saya melihat dan saya kabarkan kepada umat Nabi Muhammad setelah saya diperlihatkan Kaabah kosong, jalan raya kosong dan saya melihat kibaran bendera dan saya menyatakan apa yang saya perlihatkan. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya juga saya diperlihatkan akan ada huru-hara sebelum berlakunya satu malapetaka yang besar kepada tanah air kita. Saya juga diperlihatkan Donald Trump yang kalah kepada pilihan raya dengan game-game yang disediakan oleh kuncu-kuncu lawan mereka. Tempat mana jatuh nuklear semasa perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya nak bagi tahu ya tempat yang kena nuklear. Okey, yang pertama saya nak bagi tahu yang kena nuklear dekat sini. Okey, dekat sini. Ya, dekat sini. Okey, ni. Dekat kawasan ni. Jadi saya tunjuk je lah ya. Nampak? Nampak kawasan ni. Okey, saya letak kat sini. Ni kena. Dan lagi satu yang kena dekat sini. Dekat sini. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu kat sini. Kat sini satu. Thailand. Dia nak lancarkan kepada kita tapi ditembak oleh Pakistan, jatuh ke sini. Ditembak macam mana saya tak tahu, Allahuakbar. Macam ni. Jatuh kat sini. Okey. Nuklear juga jatuh dekat sini. Korea Utara. Korea Utara. Jatuh juga kat sini. Dan satu lagi jatuh ke sini. Jatuh ke sini. Ni. Jatuh. Ada Palestin kat bawah. Ni dekat sini. Ini tempat saya meninggal. Meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi. Sambil menadah tangan. Okey, saya nak beritahu kat Australia ya. Australia ni nuklear ada datang dua. Saya tak tahu yang dekat sini ni jatuh kat mana, saya tak tahu. Sebab saya terlalu fokus dekat sini. Masa ni orang terlampau ramai berebut-rebut makanan, huru-hara. Jadi jatuhnya dua. Tapi yang ni saya tak fokus jatuh kat mana. Saya minta maaf lah orang bahagian sini. Saya tak tahu jatuh ke mana. Allahuakbar. Saya lupa. Bukan, saya terlampau fokus kat sini. Saya terlalu fokus kat sini. Semalam saya dah bagi tahu ini tempat selamat. Dalam bulatan ni. Ini tak ada bom-bom. Tapi dia ada gempa-gempa. Gempa demi gempa, gempa demi gempa. Tempat lain huru-hara dan bom. Huru-hara dan bom. Ramai yang kata, apa yang terjadi dekat sini? Apa yang terjadi? Dekat sini, sini ni. Sini. Ini Jakarta ni, Bandung. Okey. Ni kawasan dia ni. Okey. Masuk juga ni kawasan ni. Ini Lautan Darah. Saya daripada Kelantan. Okey. Okey. Ada Parlimen nombor 7 dari Kelantan. Kalau kata saya bertemu dengan saya dan keluarga bertemu dengan Parlimen nombor 7, adakah saya perlu ikut ataupun saya perlu tunggu Parlimen yang lain sebab Parlimen nombor 7 ni agak kuat sikit. Macam yang kuat cerita dulu. Dia bukan kuat, dia panglima tempur. Dia tak ada orang yang duduk kat sana wanita, orang tua, kanak-kanak, tidak ada. Dia panglima tempur. Jadi memang tidak adalah wanita, kanak-kanak ataupun orang tua. Tidak ada grup dia. Yang ada orang dewasa, matang, dah faham dah. Ini kalau pergi memang mati. Dah faham dah. Jadi memang diorang pergi aja, straight. Diorang pergi. Jadi kena ikut pada arah panglima juga nombor 7.
dia akan arah ke mana? Selatan, mungkin akan sampai kepada Panglima nombor 3. Akan sampai kepada Panglima nombor 3, iaitu Sultan Mizan. Okey, baik. Faham. Dikelilingi oleh pengawasan daripada Panglima 5, Panglima 3, Panglima 1, Panglima 2 dan Panglima 6. Nama Kak, tim Zakir ni ada lelaki juga ke semua perempuan? Ada laki-laki, tapi tak ramai. Contoh wanita ada 100,000 orang, laki-laki ada 20 orang. Kerja apa? Kerja jaga wanita tadilah yang gila ni. Jadi yang lebih selamat kakak suggest mana? Kami ke Mekah ke atau ke Semenanjung? Terpulang pada pilihan ketua waktu tersebut. Dia ada ketua kapal atas tu. Terpulang pada pemilihan dia. Tapi yang dalam mimpi kakak tu banyak yang ke Mekah atau yang ke Semenanjung, Kak? Okey, yang saya tengok yang pergi ke Mekah ni daripada Indonesia, Kalimantan, Sabah dan juga Sarawak. Yang ni Islam lah, memang nak pergi ke Mekah, nak pergi terus pada cari Imam Mahdi melalui laut. Dan jika dari niat nak masuk ke Semenanjung, maka akan ada daripada kumpulan Panglima nombor 2 dan mereka hantar rakyat mereka masuk ke arah kita, ke arah Semenanjung. Tapi masa tu masih bom berlangsung. Okey. Waktu bom yang berlangsung tu masih dekat sama ada Pulau Pinang atau Langkawi ataupun memang dah seluruh Semenanjung? Tak, masa tu dalam tipuan emas, kita ada di Semenanjung. Kita tak kira lah daripada India. India cuma dia buat serangan 2 hari sahaja. Kita ada masa lagi di Semenanjung secara paling sikit lah, kurang lebih sebulan. Tetapi ada serangan daripada India, termasuk Pulau Pinang, Langkawi dan perairan pantai utara dan juga selatan, ada kena serangan selama 2 hari dari India. Okey, dalam perjalanan kita nak meninggalkan Malaysia ni, adakah chances untuk barang-barang kita dirampas? Apa yang kita bawa tu semua kena tinggalkan sebelum nak masuk border-border negara lain? Terima kasih. Perkataan yang paling tepat, jika ada kelengkapan kita kena bawa sendirilah. Macam saya berserahan diri, jadi kebanyakan kelengkapan tu saya pakai yang dah disediakan oleh Panglima. Jika kita bawa, kita kena bawa sendirilah. Macam tu. Ada chances tak untuk apa yang kita bawa tu dirampas atau kena tinggalkan sebelum masuk ke negara lain? Orang awam, jika kita orang awam dan di tangan kita ada M47, memang akan dirampas. Jika kita di tangan kita tu ada pisau dapur macam saya ni, dia tak rampas lah. Sebab duk siap bawang kan, nanti nak siap bawang dengan gigi ke. Kalau macam kita bawa wang tunai ke ataupun tak ada. Jika bawa jongkong emas 10 ketul pun pikul lah sendiri kalau larat. Saya nak tanya Kak, masa selepas India menyerang Indonesia, letakkan bom, di Pulau Pinang akan kena bom kan? Dia campak sekali bom tu sampai ke Malaysia. Dia campaknya bom sekali sampai ke Malaysia dan termasuk Pulau Pinang. Pulau Pinang 40% under spot hancur. 40% hancur. Jadi dalam macam saya dalam plan dengan tim akan keluar daripada Pulau Pinang bila dengar tipuan emas dan Sabah dibom. Jadi jarak pergi ke utara, jangan datang Selangor. Nanti 2-3 kali kerja pula. Saya pun nak sampai ke sana pun sampai seminggu tu, saya rasa 10 hari pun lebih saya duduk merangkak kat celah batu. Ni saya nak cerita. Orang sini bila dia COVID ni tak tahu pergi mana kerja, dia memang nak ramal. Ada satu kumpulan barulah, baru banyak bulan kot lah ya. Kumpulan ni nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. Ada grup dia dalam media sosial. Grup ni grup ni ada 1000 juga. Mereka sedang bergantung dengan mimpi satu orang yang nama dia Masitah Abdul Jalal.
Dia ni telah muncul dalam medsos, cerita tentang mimpi akhir zaman yang dia mimpi. Ada pengikut dia yang sedang siap jual rumah, buat rumah dalam hutan, nak korek dalam tanah, bersiap perjalanan nak pergi ke Syam, nak join Imam Mahdi. Ini cerita betul di Malaysia. Ni saya cerita, ini kisah dan mereka ada banyak grup-grup Telegram, WhatsApp mereka, sampai ribuan yang sertai. Duk siap beli barang apa semua, benar anak panah apa semua siap, sebab dunia nak kiamat dah ni. Dan Masitah ni buat ramalan melalui mimpi dia, macam-macam lah ramalannya. Bulan Ogos apa akan jadi, bulan September apa jadi. Ni pendakwa-pendakwa mimpi ni yang membawa benda-benda khurafat yang seperti ini, mereka mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang karut, yang mana ni mimpi. Siapa nak kata apa, dia mimpi. So kepada Ustaz Kayangan, Ustaz Jadian, tiba-tiba Ustaz yang famous ke dan sebagainya untuk menyerang saya dengan call saya seolah-olah anda ni kebal api neraka. Hey, dengar sini baik-baik. Cuba mu berangkap depan aku nak tengok tinggi mana ilmumu. Ha? Menyingak kepala. Malaikat sudah bagi tahu saya ni hamba Allah yang kurang cerdik. Jadi saya menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir saya pun memang kurang cerdik lah. Saya sudah raung di dalam neraka Allah. Tidak ada golongan masuk neraka kerana vaksin. Saya juga sudah raung di mahsyar Allah. Tidak ada juga golongan yang susah payah kerana vaksin. Nabi Isa ni kacak. Tahu, kacak dia. Mata biru cair. Dia tak macam muka Melayu lah. Tak macam muka Jawa. Muka orang luar negara tu macam, tapi dia halus. Macam halus. Kulit halus. Dia macam muka ni lah. Muka Parsi. Tapi dia lembut. Air muka dia tu lembut. Baginda ni muka dia lembut. Saya nampak dia di tingkat 2 di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seluruh dunia, saya seorang saja atas muka bumi ni disapa dengan panggilan Sitah An-Nur. Kan saya doa bukan-bukan kan? Kamu nak lah. Perjalanan mimpi yang terakhir ni untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sendiri tak mengaku mu untuk umat aku, bukan kerjaan aku untuk atasmu, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mu ni ahli neraka. Mu tak lawan aku, tapi melawan Allah Taala. Saya sudah diperlihatkan bagaimana sirat Allah dan ketinggian Allah, bagaimana seksaan di mahsyar Allah, bagaimana huru haranya di dalam neraka Allah, hiruk piruk, pekik memekik melolong. Saya juga diperlihatkan keindahan syurga, tetapi Allah menggambarkan di mahsyar sirat dengan neraka. Maka saya tidak boleh senyum juga. Walaupun ada beribu, berjuta, berbelion hingga tak terkira dengan perkataan keindahan syurga. Ilmumu tidak lebih pada setitis air hujan pun, kata malaikat pengiring. Baru je kata pada aku hari ni. Sekarang ni malaikat sudah pun memberitahu kepada saya. Malaikat pengiring, suka hatilah. Mu tak jumpa malaikat pengiring, mu ikut suka hatimu lah. Kata Ustaz Jadian, Ustaz Kayangan, Ustaz Duniawan, Ustaz tak apa-apa Ustaz. Ustaz gila follower. Tu Ustaz. Lagi satu, Ustaz apa? Ustaz scan. Hei, mu ni kalau depan mata aku, habislah. Dah bantai. Orang cakap perjalanan mimpi yang terakhir. Dengar. Teliti. Tu baru Ustaz. Dengar ya, kepada Ustaz-Ustaz Kayangan, Ustaz-Ustaz Jadian, Ustaz-Ustaz tiba-tiba Ustaz-Ustaz scan, Ustaz-Ustaz merapu, Ustaz-Ustaz meraban. Dengar sini baik-baik.
Dengar sini baik-baik ya. Saya nak bagi tahu zikrullah gelong bumi itu memang nama dia dah. Gelong bumi itu memang nama dia dah. Kerana satu malam Allah memberi kasih sayang kepada setiap hamba-hamba dia untuk saya memberitahu zikir gelong bumi. Sebab apa saya tak tahu. Jadi jangan tekan saya. Sampai jerit-jerit marah saya. Saya ni cuma mimpi saja.